Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. Bitcoin pagi ni kalau siapa-siapa buka chart, tahuilah Bitcoin dah pun menjunam kembali ke 29. So macam you tekatkan di live malam tadi, jangan FOMO dalam market sebab apa, kita banyak lagi resistance atas dan RSI pun tunjuk walaupun ada sedikit relief untuk naik, tapi pun kita RSI dah pun berada overbought. So nanti kita akan terangkan di chart ke mana ke arah pergerakan next, kat manakah support, kat manakah resistance, kita akan tengokkan dan kita akan tengok apakah possibly short term dan long term punya movement untuk di market Bitcoin dan apakah efek malam Bitcoin drop, kita akan expect all coin lain juga turun drop. Lepas tu juga semalam di live malam dia tengok juga di Cardano, maknanya Cardano dah expected boleh drop. So expected untuk Bitcoin boleh Bitcoin malam yes expected kita ada sikit lagi naik daripada 32 mungkin ada 33, tapi kita tengok apakah reaction di 32 ni, kita akan tengok balik untuk past punya reaction, kita akan letak satu trend line dan kita akan tengok adakah itu support atau ada resistance yang kuat atau tidak, kita akan tengokkan di chart. So guys, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah coin market cap. Baik, pertama kali kita akan tengok dulu total market cap berada di mana. So total market cap currently berada semalam bukan 1.3, sebenarnya dah berada di 1.22. Pengurangan hampir dalam berapa, inilah trilion adalah seperti dalam 80 bilion. So 80 bilion market berkurangan semalam dan volume juga 80 lebih 95, so agak increase. BTC dominan turun sikit daripada 46.2 ke 46.0, Ethereum 18.0 ke 17.7. So tengok summary pergerakan dalam tempoh 24 hours. Sekarang ni baru pukul 6 suku, so mana kita ada alert dalam 1 jam 45 minit ni untuk pukul 8 nanti untuk data daily close untuk hari semalam, hari Rabu. So hari ni adalah hari apa? Hari ni adalah hari Khamis, yes. Untuk data hari Rabu close kita perlu tunggu dalam pukul 8 baru kita akan dapat solid untuk kata keseluruhan punya 24 hours. So currently kita tengok total market drop 6%, macam juga tadi hampir 80 bilion hilang dalam market, iaitu dari 1.3 ke 1.22. So and then juga volume meningkat daripada 80 lebih bilion ke 95 bilion, iaitu kepada 4.22%, dan BTC juga drop sikit daripada 46.2 ke 46.40 tu 0.24%. So harga semasa untuk pagi ni, kalau siapa yang baru bangun, Bitcoin berada di 29.5, kali kurang semalam kita berada di 31.6, drop sebanyak mana expected dalam 24 hours kita drop 6.80%. So bila Bitcoin drop dengan drastic, expected all coin lain juga akan turut melakukan ke dropping, expected mungkin lebih daripada hampir dekat 10%. Tengok Ethereum 7.61, kita tengok lain SRP 6, Cardano 10, Solana 10, Dogecoin 6, Polkadot 10. Sebenarnya almost all coin semua akan close kata dropping close near near 10% dropping berbanding Bitcoin. Guys, tanpa bermasa lagi, let's go kita pergi ke chart Bitcoin apa yang dah berlaku. Sebelum tu kita akan tengok Fear and Index dulu. Fear and Index kita tengok Fear and Index total market Fear Index dalam kripto berada di extreme fear. So dengan kejatuhan malam tadi, so dalam masa 1 jam 41 minit lagi, kita akan expect extreme fear ni mungkin boleh kembali balik dalam 1 digit ataupun expect dalam 10. So apa-apa ni trade lagi dalam extreme fear, dan kita tengok untuk di chart apa ke manakah arah pergerakan chart. So untuk pergerakan chart untuk Bitcoin, inilah 4 hours. So apa yang dah berlaku untuk chart ni. So macam juga semalam, yes kita nampak RSI dah pun berada di bawah, tapi stock RSI dah pun berada di bawah. So ini kita ada momentum untuk naik, iaitu kita ada sedikit support di kawasan trendline ni. Semalam dulu share di Discord malam, dia trendline middle ni, dan mana stock RSI masih berada di kawasan overbought. So meaning no buy kawasan tu, siapa nak buy pun boleh juga. Semalam ada high risk, iaitu buy kawasan ni untuk leverage, tapi expected stop loss di kawasan ni. So meaning anda dah loss 2% dengan expected untuk naik kawasan MA dalam 4%. So walaupun inilah kata yang anda perlu tahu kat manakah zone position nak letak stop loss ataupun kata break even anda punya position. So walaupun price dah jatuh bawah, now price jatuh below 50. So meaning bila jatuh 50, now price adalah lebih kepada untuk more drop ke bawah. Macam cakap, kita ada bear flag ini adalah minor bear flag. Bear flag ini yang mana price ini adalah more 10 untuk breakout yang bawah ini.
untuk pergi ke target untuk ke 20k, iaitu major target adalah 20k. Sama juga dengan kata bear flag yang lebih besar untuk yang ni, maknanya yang garisan merah ni, bear flag untuk yang ni. Bear flag untuk pergerakan ini adalah target dia. Sama juga point breaking kat sini adalah sama. Point breaking itu adalah untuk price target sampai di 20 tu. Yang major dan minor menunjukkan price target yang sama. So kita dalam bearish market, itulah kawasan yang Zul expected akan buy, start buy long term. Untuk kali Zul hanya holding apa yang ada di dalam Bitcoin dan Zul tak buy. Kalau anda nak buy, boleh buy yang kata sedikit high risk lah, supaya expected untuk short term punya movement saja. So itulah untuk Bitcoin. Currently dah breakout ni. So apa yang ada di kawasan ni? Kita akan ambil satu trendline dan kita akan letak di kawasan ni. Dua ada di 33 dan kita tengok apakah reaction di kawasan tu. Kita akan back to pass. Yang ni kita akan back to pass. Kita tengok yang ini. Yes, kita ada yang seperti ni adalah higher high dia. So expected higher high tak dapat break ini. So macam cakap, untuk kita tengok price itu more naik ke atas, first resistance yang perlu kita break adalah 33 ataupun around dalam kawasan ni. Sebab apa, kita ada higher high tu, higher high dan higher low. Kalau kita break higher high ni, so meaning barulah price tu officially buat pergerakan daripada higher low, lower low, expected buat another higher low, higher high, barulah expected buat lower high, barulah naik atas. Currently untuk pergerakan ni kita tak buat lagi pun higher high, kita still lagi quarter same high. So meaning kita still lagi price itu drop bawah. Sebab tu jangan buy dengan FOMO dalam market. Kenaikan ni hanya kenaikan untuk whale saja, untuk pancing kuarter kita ikan bilis untuk buy naik ke atas. Bila tu dia akan dump, buat lower low, dia akan buat another higher high. Expected itulah game dia. So walaupun untuk hari ni dah pun jatuh, so jika expected jatuh, kita still lagi follow kita punya channel ini. So nak ke manakah price ini? So meaning kita berada di kawasan ni. Kita dah breakout satu mini trendline, breakout, ada possible sebagai retest. Sebab apa retest ada possible untuk dia naik balik at least ke kawasan ni. Dan breakout trendline tengah ni ada potential untuk sampai ke upper trendline ni. So walaupun selagi mana price itu tak break bawah ataupun atas, selagi itulah kita akan, price ni akan follow pergerakan channel ini. So sampailah dia break atas atau bawah. Tapi untuk yang ni adalah percentage untuk break bawah adalah lebih tinggi. Sebab apa, ini adalah bear flag, iaitu price mana expectation price akan break bawah ni. So kita ada touch 1, 2. So sekiranya dia touch kali ketiga, so meaning berat untuk price itu mau turun ke bawah. Itulah tanda-tandanya untuk baca chart pattern ni. Ada expected 1, 2, 3 dan kita akan break ke bawah. So 3 touch dalam bearish market dengan momentum bearish yang kuat, kita akan expected price akan mau drop ke bawah. So itulah expectation yang boleh berlaku di Bitcoin dengan current movement ataupun data yang ada. So apapun, RSI dah pun berada sikit bawah, dah stop RSI dah bawah, tu meaning kita berada di support. So clearly kita berada balik di 29. Kita punya strong support. Sebab tu tengok RSI dah pun cooling down sampai hampir bawah, stop RSI pun hampir bawah. So apa yang berlaku, kita seperti mungkin ada sedikit cooling down. Sama juga ni, kita akan still lagi buat sideways di kawasan ni. Seperti mungkin macam mana pun, seperti boleh jatuh ni, naik, turun, breakout. So apapun, untuk price untuk chart ini, Zul mau expectation dia jatuh bawah. Sebab itulah Zul tak buy, Zul tak sarankan untuk anda FOMO. Dan juga expect adalah boleh berlaku adalah bull trap untuk semalam. So inilah Bitcoin, expectation boleh dah pun jatuh, breakout one candle leg. So kat manakah price, kita akan tengok kejatuhan ni kat mana, swing. Kita akan yang ni kita delete kan. Kemudian kita akan swing swing low to swing high, dan kita akan dapat kita punya support. Mana support kita betul-betul link dengan kita punya, iaitu 29. So sekiranya kita break box ini dan juga expected 29, meaning kita akan expected price itu akan breakout punya ni. Dan breakout ni lah touch kali ketiga, dan meaning kita akan expected untuk long term kita akan target 20. So apapun price itu, sama ada dia terus drop dengan drastik atau tidak, ataupun dia stop lagi. Sebab apa, kita ada minor support di kawasan 27.8, 26, 24. So mungkin ada naik, quarter drop 26, naik balik 27, reject sampai 24, naik 26, reject. So inilah pergerakan downtrend. Macam mana dia bergerak bergantung kepada keadaan semasa dan keadaan market dan info terkini dalam kuartal fundamental. Tengok akan efek kepada arah ke Bitcoin. So itulah pergerakan Bitcoin yang untuk dah berlaku semalam. So hopefully tak ada yang FOMO buy dalam semalam. Dan kalau ada siapa juga yang masuk semalam, dekat hanyalah leverage position saja. Tapi leverage position pun anda dah quarter exit market. Jika Zul tak leverage, Zul hanya tunggu buy spot. So buy spot tak ada good position untuk buy semalam. Even kalau nak tengok semalam, kalau sebelum ni ada pagi semalam pun Zul cakap kan, kalau kita nak tengok price tu naik lebih tinggi, at least tunggu price itu break 35.
So inilah sebab kita masih dalam bearish market. 35 barulah kita boleh berangan untuk sampai 50-60. Selagi mana price tu tak break trendline ni, selagi itulah kita expected kita lupakan dulu cerita pasal 50-56. Kita hanya boleh buat kuartal persediaan, iaitu sekiranya break ni. So kita dah tahu dah pergerakan untuk kalau break ni kita akan 60. Tapi untuk currently kita monitor untuk short term more kepada pergerakan bear flag ini, untuk expectation price more tend to drop ke dalam 20k. So apapun kita berada di support, RSI dah stock dah berada di bawah, stock RSI pun berada di bawah, semua RSI ni masih lagi ada ruang. Kita baru 37, at least dia boleh jatuh sampai 16. So ni ke ruang kosong ini masih boleh lagi dropkan price, even walaupun stock RSI kita berada di bawah ni. Kita boleh stock RSI ni boleh kata stabil berada di bawah ni, untuk kata beri ruang untuk RSI yang ni, untuk RSI ni mau drop ke bawah. Kalau kita drop almost dalam 16-20, so expect kita akan ada huge bounce untuk atas. So huge bounce sampai mana? Yes, mungkin possibly kita akan breakout yang ni 20, macam kita break 27, mungkin ada 26, kita akan ada huge rebound balik untuk buat another channel. So mungkin kita akan buat flag channel. Sebab apa? Untuk yang price atas yang rebound, aku kata reaction malam dah expectation boleh berlaku yang ni. Nanti tu akan buatkan expectation boleh berlaku seperti ini, another bear flag, tapi bear flag yang kata mendata, ataupun kita akan tengok yang ni, ataupun ini adalah expected more kepada boleh berlaku kata reversal. Nanti tu akan buatkan satu channel yang ni. So yang ni kita tengok yang ni. So yang ni kita tengok macam mana dia buat expectation seperti kata flag. So meaning price akan buat consolidation di dalam kawasan ni, memang sideways, hanya price sideways. So meaning kalau price break bawah, dia akan naik. Break ke atas, ini adalah petanda untuk reversal, iaitu di mana kita akan ada opportunity untuk breakout ni, dan breakout ni barulah kita more. So kalau kita berlaku yang ni, breakout ke atas adalah good untuk kita breakout yang ni, tapi expected still lagi bear flag yang cuma kuartal channel yang kuartal mendata. So walaupun ini adalah exponential boleh berlaku, price even jatuh, sebab apa kita ada low ni, price boleh jatuh lagi kawasan 26, boleh rebound balik. So rebound balik tu sama ada dia nak retest, atau retest mana? Retest yang trendline tadi, aku kata yang tadi ni kita akan tengok ni. Sama ada price nak retest yang ini. Kita akan buat right, sama ada price nak retest iaitu ni, breakout yang ini, naik atas balik retest, kemudian kita still lagi follow channel ni, ataupun dia naik atas still lagi kita berada dalam terperangkap channel. So ada dua double channel yang possibly menghadkan pergerakan Bitcoin ataupun dalam bearish market. So selagi mana tak break 35, kita abaikan dulu 50-60 tu. Sebab apa? Price ini adalah expectation dia lah hanya kawasan pergerakan whale untuk bermain feeling untuk anda, dan apapun expectation lah more break ke bawah, iaitu dalam 20k. Siapa nak buy spot, holding dulu, jangan buy lagi. Tenang lo market, expectation bercakap whatever price untuk zone, whatever price antara 26 dan juga antara ke 15k barulah tu akan start buy monthly. Tak itulah, mungkin bulan tu jatuh kawasan ni tu akan buy, bulan depan price jatuh tu akan buy lagi, price jatuh dulu. So ini kat kawasan ni tu akan buy untuk risk and reward, untuk expectation net semburan iaitu 20-25. So apa pun kita akan monitor dua channel ni, kita tak perlu lukis banyak-banyak, kita biarkan dulu, tapi kita dah tahulah expected apa yang berlaku. Nanti tu akan updatekan sentiasa. So currently kita monitor dulu pergerakan channel ini. So pergerakan channel ni nak ke mana? So apa pun kita tengok break inilah more kepada 20. Currently kita berada di support. So kalau kita break box orange dan juga trendline kuning ni, aku kata support 29 adalah kuartal satu range. Tapi kita tengok suatu kan, line kuning lah satu horizontal, tapi dalam box ni lah range dah. Price boleh still lagi bermain dalam kawasan ni, align dengan kita punya channel dan kawasan 29. So meaning ada possible untuk rebound balik ke atas. Rebound mungkin kita akan naik balik sampai ke kawasan ini. So meaning untuk currently kita berada di resistance di almost dalam 22 ke 32 ke 3k adalah quarter range, tapi open zone more expert dalam 33. Sebab apa? Kalau break 33 barulah kita akan ada nampak price itu more naik ke atas. Sebab apa? Kita akan tengok nanti. Letak balik ini kawasan 32 dan 33, kita come back to pass apa yang ada, tengok reaction kat sini. So reaction ni 33, tengok 33 dan 32. Ini adalah kata box range untuk Bitcoin breakout. Kalau kita breakout ni barulah kita akan seperti ada kata penambahan momentum untuk bullish market. So ini kita boleh buat satu box, kita letak sini satu box. So ini kita biarkan sini box.
So meaning sekiranya Bitcoin break ini barulah kita akan rasa more bullish punya momentum ataupun kata bullish momentum regain power balik dalam market. So kita biarkan kawasan bawah itu, kemudian now kita akan expected mana? Expected more downtrend bawah. Tak ada sebarang pembelian, kita berada di support. Expected price boleh lagi still bound dalam kawasan ini. Even kalau breakout ini pun adalah consider good, tapi kita still lagi dalam terperangkap dalam channel. So untuk kita keluar dari channel ni ialah kita perlu breakout yang besar ni. Breakout ni sebab apa? Kita ada bull pattern, iaitu pattern yang falling channel, dan quarter wedge, iaitu break yang ini barulah kita akan expected price break yang ini barulah kita akan expected more naik ke atas. So itulah analysis untuk pagi ni. Hopefully anda faham untuk short term dan long term. So jangan FOMO dalam market. Macam pun semalam jangan FOMO, expected nanti tu akan terangkan. Macam tu dah letak pun quarter strategi, iaitu kita dah tahu 26 sampai 15 kaki kita akan start buy. Kita tak kisahlah price. Kalau bulan depan 26 kita buy, bulan depan lagi 24 kita buy, bulan depan lagi 22 kita buy, bulan depan lagi 20 kita buy, dan bulan depan lagi pun 15 kita akan buy. Kita akan dollar cost average. Kita tak fikir pasal value, kita fikir pasal kumpul aset sebanyak boleh. Sebab apa? Kuartal next bulan 25 kita akan massive pump seperti mana tahun 2021, 2017, 2011 ataupun 2013. So itulah expected buran-buran tahun untuk dalam Bitcoin, dalam crypto. So guys, inilah untuk market untuk hari ni. So itulah untuk expected. Nanti tu akan tengok balik di YouTube. Expected mungkin ada di request untuk review semalam. Nanti tu akan tengokkan balik. Lupa nak buka kata komen pagi tadi. Komen untuk review pagi semalam sekiranya ada, nanti tu akan tengokkan. Alright, so ada yang nak tengokkan okay, untuk ada SRP. So nanti kita tolong kira SRP. SRP macam mana tu epic tengok kita SRP tu akan tengokkan SRP kejap. Kemudian okay, SRP dia nak tengok apa SRP. So nanti tolong kira SRP macam mana tu kira untuk epic. So mungkin risk and reward dan juga keuntungan yang boleh dapat. So boleh kita akan tengokkan. Ini mungkin anda boleh belajar juga. So SRP kita akan buka sekejap SRP. So last tengok macam mana SRP. So SRP kita akan tengok di daily terus. So untuk SRP macam cakap, kita ada expected untuk dalam bearish market tu ada target dalam 95% iaitu adalah 17 sen, antara 17 sen ke 11 sen dolar per Bitcoin. So kalau Ethereum lah, SRP jatuh kawasan ni, tu akan cuba dapatkan 1000 coin untuk SRP untuk long term, di mana expectation kalau kita lost market, so meaning untuk 1000 coin kita tengok dalam 0 point. Nanti kita akan tengok kalau untuk dia punya plan, anda punya plan mungkin lain. So dia punya adalah katakan tu buy dalam 15 sen. So dalam 0.15 iaitu antara 17 sen ke 10 sen, katakan tu buy dalam 15 sen, all in terus 1000 coin. Tu ini tu perlu keluar dalam $150. $150 kita darab dengan ringgit Malaysia. Expected tahun ni bukanlah 4.3 dah, 4.4. So nak 4.4. So ini kita terlebih pula 150. Alright, darab dengan 4.4. So ini kita keluar dalam 660. So dengan 660 ringgit anda buy di kawasan low ini. So buy duit yang anda expected boleh loss, iaitu duit expected boleh loss adalah 660. Kalau price tu katakan SRP gagal macam Luna, so meaning anda loss 660. Tapi return risk on reward kita akan tengok balik price itu sampai mana. At least kita tengok balik yang ini. Ataupun untuk SRP ni sebab dia ada masalah SSC, at least kita balik tengok higher high, higher low. So next higher low. Next higher low adalah expected di kawasan mana kawasan trendline ni. At least kalau anda buy di kawasan ni, return adalah kawasan sebanyak dalam 900%. 900% tu berapa kita tengok tadi? 660 kalau ikutkan tadi adalah 100 modal 150. $150 tambah dengan 995%. So meaning 150 akan bertukar menjadi hampir 1.5k USD dollar dalam ringgit 4.4. So modal anda 660, anda untung 700. Meaning kat situ kita tak kisah anda boleh holding lagi, ataupun at least kalau sampai kawasan ni anda boleh keluar modal. Anda keluar modal dan kuartal 600 selamat, ataupun sikit profit, mungkin anda keluar half. Lagi half tu tinggal ke mana, sebab apa kita akan expected untuk boleh sampai sekiranya at least dia breakout. Sebab apa kita ada untuk yang ni, at least kita ambil yang ni tu, swing high swing ni to swing low expected 15, break return 1.6, kita boleh 3.17,
dan 4.2 kita boleh rada sampai 46, tapi yang real resistance yang perlu kita tengok adalah ini daripada higher height sebelum ni, iaitu di 3.4. sekiranya break resistance untuk last bulan kuartal 2021, SRP still lagi tak berjaya break. So meaning SRP kita tak boleh aim tinggi sangat 44. Kita nak target pun at least kita perlu yang realistik adalah kita target trendline ini. Sebab apa kita tengok dalam bearish market, tapi sekiranya dia breakout ini adalah good untuk at least sampai mana? At least untuk sampai resistance di kawasan $2. Dan kalau jika dia ada holding lagi $2, break even sikit, mungkin ambil profit dalam ambil profit sikit 50%, 60%. Dan expected kalau breakout ini meaning 4.2 kita berada di mana? 4.2 kita akan berada di kawasan kuartal $14. So untuk sampai $14 tu perlu something news untuk SRP, iaitu at least masalah dia dengan SEC tu settle. Kalau masalah SEC dengan settle tu, seperti SRP akan melonjak dengan rasik. Sebab tu cakap Zul memang berminat untuk buy SRP untuk long term sekiranya price tu drop kawasan ni. Dulu Zul dah buy dah di $1, Zul dah keluar exit pun dalam market dulu, dah keluarkan semua total 1000 coin. So now untuk Zul akan dapatkan balik SRP di dalam kawasan ni. So itulah antara pengiraan-pengiraan yang perlu anda tahu, risk and reward. Berapa duit yang anda expectationkan boleh loss dan berapa expectation anda boleh dapat keuntungan, ataupun dalam masa mudah kita panggil ROI, return of investment. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So walaupun jumpa anda cara live malam nanti macam biasa pukul 9 malam. So guys, like and subscribe. Jumpa malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.